Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum dan salam kripto tuan-tuan puan. So hari ini adalah antara hari yang amat menggembirakan untuk pemegang Ethereum. Okay, bukan hari inilah, actually menuju ke hari esok sebenarnya. Sebab apa? Sebab Ethereum bakal buat dia punya upgrading, iaitu London hard fork. Okay, so dalam video ni kita nak bincangkan tentang London hard fork. Dan satu lagi pesanan saya lah, so regarding Binance punya isu ni, saya kira ramai dah cool off. So siapa yang nak ambil langkah-langkah untuk mengurangkan risiko, terpulang. Yang nak kekalkan dekat Binance pun tak ada masalah. Yang nak keluarkan duit kripto daripada Binance, pindah ke hardware wallet ataupun pindah ke Huobi ataupun exchange lain pun tak ada masalah. Okay, so hopefully kita dapat satu conclusion lah tentang isu Binance di Malaysia. Okay, so kita tengok chart kita tengok market cryptocurrency kita. Okay, so basically Bitcoin dengan Ethereum memang tengah naik lah, tengah naik. Diorang turun pun turun sikit je, lepas tu sekarang ni tengah naik balik. Tapi tumpuan kita sekarang ni adalah terhadap Ethereum. Okay, dan banyak altcoin pun tengah naik juga. Even macam Theta pun naik dengan mendadak. Okay, so kita tengok. So tengok Quant, Torchain, Axie Infinity. Memang NFT punya part sekarang ni saya nampak dia dah evolve and dia dah shift towards gaming, which is bagi saya very good. Sebab NFT yang sebelum-sebelum ni use case dia hanya sebagai collectible, something kita card lah, tradable kan. So now dia dah fokus terhadap gaming. Dan saya ada share dekat group Telegram regarding sebab Axie Infinity sekarang dah mahal kan. So dia dah jadi kiranya golongan kayangan lah kan kalau nak beli. Tapi ada beberapa alternatif lain yang tuan-tuan puan-puan boleh consider. Sebab saya fikir Axie Infinity is just a beginning. Maybe in future down the road mungkin ada gaming NFT yang lagi power dari Axie Infinity lah. Cuma kita tak tahu siapa yang boleh overtake Axie Infinity. Okay, so NFT gaming ni saya kena buat tajuk yang lain. Okay, so Terra, Compound, Theta. So banyak yang naik actually, banyak yang menghijau. So altcoin mini altcoin season lah. Yang turun tak banyak lah, Stacks, Bitcoin Cash, Nexo. So tak banyak yang turun. Sangat-sangat signifikan. Okay, so kalau kita tengok carta Bitcoin kita ni, okay, so ini on the weekly tuan-tuan dan puan. So kalau kita tengok weekly, saya buka moving average. So Bitcoin sejak dia drop, dia memang dah turun bawah daripada yang biru ni adalah 20 week moving average, 20 week moving average. So dia memang turun bawah biru ni. And dia yang 50 weekly moving average ni jadi dia punya support lah. Dia punya support sampai pada 12 Julai lah, bulan lepas tu dia mula turun. Tapi dia dah regain balik. Dan sekarang ni dia cuba nak break 21 week weekly moving average. So on a weekly basis kita nak tengok mampukah dia close above yang biru ni. Minggu dalam 4 hari ni kita nak tengok candlestick ni adakah dia close atas atau dia close bawah. Sebab minggu lepas Bitcoin start naik. Sejak 2 minggu Bitcoin start naik, tapi dia tak dapat close atas 21 week moving average. Tapi minggu ni kita nak tengok kalau minggu ni dia break, kalau dia tutup dekat 40k, then officially then mungkin dia boleh then kita boleh tengok pattern candlestick atas
21 week moving average lah. Okay, so kita tengok logarithmic curve pula. Ni yang kita panggil pelangi. Okay, so log curve, dia sejak dia drop kan, so ini adalah dia punya support level dia, and dia tak pernah turun bawah daripada ni, and dia dah rebound balik, and sekarang ni adalah ada lagi satu line yang macam warna hijau ni kan. Hijau ada banyak jenis hijau, saya kena tukar kot color scheme ni nak bagi lagi senang nak explain. Okay, so kalau dia break yang ni, kalau dia tutup atas ni, then kita boleh target yang ni pula, next resistance, which is 49k, which is 50k tuan-tuan puan-puan. Kalau sekarang ni ini masih resistance dekat 40k. Kalau dia dah pergi yang ni, then ini adalah resistance seterusnya, which is 50k. Dan lepas tu kalau dia dah close atas 50k, kita boleh assume dia dah boleh break 60k, and kita tengok mampukah dia terus pecut pergi sampai berapa, 100k, 125k per Bitcoin USD tuan-tuan puan-puan, which is almost 500,000 duit Malaysia. Okay, so itu on the weekly basis lah. So sekarang ni kita zoom in, okay, so bila kita zoom in, kita tengok on 4 hour chart lah. Okay, so 4 hour chart kita nak tengok. Okay, so sejak minggu lepas kan, dia dah start break naik atas kan, and kalau kita tengok dari sini, dia punya pattern dia ni, ni nampak bearish lah on a short time frame. Dia naik kan, ni descending wedge, so dia drop sikit, lepas tu dia naik balik, lepas tu sekarang ni dia drop lah. Okay, so memang 40k ni adalah, ini yang zone ni boleh kita consider macam fake out lah kan, sebab dia pergi sampai 42k, tapi dia tak dapat close above 42k. Sekarang dia turun balik. So kita nak tengok sekarang ni dia ni baru tengah buat hijau besar ni, mampukah dia nak close 40k ni, sebab dia tengah trade dekat channel ni tuan-tuan puan-puan. Dia tengah trade dekat channel ni kan, so kita nak tengok mampukah yang ni masuk balik dekat sini. Kalau dia masuk balik, then officially memang dia dah lepas ni hopefully 40k akan jadi support level, bukan resistance level. Sekarang ni 40k ni masih lagi resistance level. So kalau dia dah boleh close above ni, then hopefully dia akan jadi support level lah 40k ni, which is sejak dia drop mendadak 19 Mei, memang kita mengharap sangat 40k ni akan menjadi support level untuk Bitcoin. Okay, so kalau kita tengok Fibonacci retracement kan, kalau kita ambil dari sini, ni last dia punya support, so kita draw lah sampai sini. Cantik, 0.618 adalah dia punya support level. Lepas dia turun sampai 37,351, sekarang dia tengah buat kenaikan. Ini adalah correction yang healthy. Selalunya kalau dia pergi 0.5, 0.618 ni is considered correction yang healthy. Then kemungkinan dia sekarang tengah buat rebound. Cuma kita kena aware ada few line ni lah, which is 39k, 39.3k, lepas tu 40k ni, and then kita nak tengok dia challenge balik 42k500 ni, 42,500 ni kita nak tengok dia challenge balik. So kalau dia challenge balik, then kita boleh tengok next level dia boleh pergi ke mana lah. So kalau kita nak buat prediction pun, okay, so kalau kita tarik dari sini, ini on a forward chart sampai ke sinilah So next dia nak ke mana tu? So tuan-tuan puan-puan, next kita boleh tengok kalau dia break yang ni,
then mungkinan besar dia boleh pergi sampai 47k kalau dia memang buat parabolic move lah. Kalau tak, maybe dia akan ada few tempat yang dia akan find resistance, which is dekat 44k. Sebab saya tak rasa kalau dia break ni dia terus boleh pergi 47k. Kemungkinan besar dia akan pergi dekat 44k macam tu, and then dia turun bawah sikit, lepas tu dia naik balik. Itu hanyalah prediction saya lah. Okay, so itu adalah pergerakan untuk Bitcoin. Dan seterusnya kita nak tengok dominasi Bitcoin ni. Okay, so kalau kita tengok Bitcoin dominance ni, tuan-tuan puan-puan, okay, ini kita tutup sekejap. Okay, so yang ni dekat 48% ni adalah dia punya halangan. Hari tu dia break, menunjukkan seolah-olah Bitcoin mungkin akan tingkatkan dia punya dominasi kan. Okay, tetapi dia turun balik. So bila benda ni berlaku, altcoin semua keluar lah. Altcoin semua keluar, dan altcoin semua banyak yang kita boleh make profit. Dan sekarang ni dia baru break yang bawah ni, yang support level ni dia baru break. Kita tak tahu dia boleh pergi sampai level mana dia nak pergi. Tapi kalau dia break ni, next kalau dia turun bawah adalah sekitar 44% lah. Paling bawah pun 39%. Dengan Ethereum nak buat dia punya London hard fork, kalau market pump Ethereum lagi tinggi daripada Bitcoin, then kita boleh assume Bitcoin akan turun lagi bawah. Dia boleh turun lagi bawah. Maksudnya dia akan break the pattern ni, dia akan turun ke bawah. Kalau Bitcoin turun ke bawah, bagus untuk altcoin. Kalau Bitcoin naik ke atas, tu tak berapa cantik lah untuk altcoin. Okay, maybe saya akan buat satu video khas cerita tentang BTC dominance ni. Okay, so itu on the BTC dominance. Seterusnya kita tengok dekat Ethereum pula. Okay, kalau kita tengok Ethereum lagi bullish dari Bitcoin buat masa sekarang. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok ni, kalau Bitcoin dia struggle nak break ni, Ethereum minggu lepas lagi dia dah officially break 20 week moving average ni lah. Yang dia dah close, sekarang ni dia dekat sini. Okay, so upside untuk Ethereum ni nampaknya lagi lebih tinggi daripada upside untuk Bitcoin. Okay, so kalau kita tengok dia punya logarithmic chart yang pelangi ni. Okay, so kalau kita tengok pelangi, memang yang putih ni which is 50% lah memang menjadi satu support level yang sangat-sangat baik untuk Ethereum. Nah, sekarang Ethereum nak break support resistance dia dekat yang warna hijau ni, which is 2600 lah. So sekarang ni kita nak tengok London hard fork punya effect ni, adakah dia jadi buy the rumor sell the news, which is orang akan beli naikkan harga, tiba-tiba waktu hari kejadian, bila London hard fork tu berlaku, then orang akan jual banyak-banyak, dan dia boleh jatuh balik tuan-tuan puan-puan. Ada possibility. Ataupun orang akan terus pump sebab ini adalah upgrade terhadap network Ethereum. Apa-apa boleh berlaku. Okay, so next target ni kalau tengok on a weekly basis, target seterusnya adalah 3,874. Sekarang first dia kena break 2,500, which is sekarang dia tengah main-main dekat sana. Next 3,000 berapa ni? 3,900, almost 4,000 tuan-tuan puan-puan. Almost 4,000. Last di hari tu touch sikit je 4,400, lepas tu dia drop. Ni dia dah pergi 4,000. Dan lepas ni yang warna jingga ni, orange ni, dah dekat 5,000 dah tuan-tuan puan-puan. Okay, so saya personally memang yakin, ini pandangan saya, bukan financial advice, yang Ethereum boleh pergi ke 5k maybe by end of the year. Lagi awal lagi bagus. Lagi awal lagi bagus. So next kita tengok kalau kita zoom, ini kita tutup. So kalau kita tengok on a 4 hour chart, kita zoom sikit lah pergerakan terkini.
Ethereum cantik je. Dia memang bergerak dalam channel ni, parallel channel, ascending channel ni, tapi dia drop sikit, tapi dia berjaya naik balik. Dia dah masuk balik dah dekat channel ni tuan-tuan dan puan. Dia dah masuk balik dah dalam channel ni. Okey. So kalaulah kita buat fib retracement pun, katakan kita ambil dari sini sampai sini. Okey, last dia naik tu. Okey. Sampai sini. Okey. So memang 0.618 is dia support level, and then sekarang dia tengah buat kenaikan balik lah. Okey, so kalau kita tengoklah, contohlah kalau dia break yang last dia tinggi bila 2700, katakanlah dia break that part, next kemungkinan besar dia boleh terus shoot ke 3000. Kemungkinan besar kalaulah market react very very bullish terhadap London hard fork pada hari kejadian, waktu kejadian. Kalau dia bullish, boleh jadi dia terus pergi ke 3000, then maybe dia akan buat sedikit correction lah lepas dia touch 3000. Itu saya punya jangkaan. Mungkin juga benda tu tak berlaku. Mungkin dia pergi 2700, tiba-tiba dia boleh turun balik ke bawah. So apa-apa boleh berlaku. Okey. So kita tengok Ethereum dengan Bitcoin pula. So ini Ethereum terhadap Bitcoin, nampak tak? Ethereum berjaya, tak nak kata berjaya taklah. Dia sekarang ni tengah cuba nak break resistance ni. Yang ni. Kalau dia break resistance ni, then dia akan continue dia punya kenaikan. Sebab kalau kita tengok ni pun, so last dia naik dekat sini kan pada 16 Mei, lepas tu dia punya dominasi semakin menurun. Sekarang Ethereum kembali tengah break ni. So kita tengoklah, kalau Bitcoin tak bergerak sangat laju, tapi Ethereum bergerak dengan laju, dan dia boleh break benda ni dengan mudah. Okay, so ini comparison Ethereum dan juga Bitcoin. Okay, so tuan-tuan puan-puan, kita nak bincangkan tentang Ethereum. Apa hala tuju Ethereum? Sebab ramai yang mungkin confused, ramai mungkin tak tahu apa benda London hard fork ni, ke mana Ethereum nak pergi kan. Ada yang buat staking semua tu kan. So diorang pun kadang-kadang nak tahu juga, okay, apa akan jadi dekat Ethereum. Adakah esok jadi Ethereum 2.0 ke kan. So kita nak kupas satu-satulah pasal Ethereum ni. Okay, first thing first adalah saya nak tunjuk countdown. Ada dalam 21 jam lagi. 21 jam ni ialah 21 jam 38 minit 40 second. So dekat blok ni akan berlaku Ethereum London upgrade. London upgrade ni, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, kenapa dia sangat viral, kenapa orang sangat tunggu-tunggu, adalah sebab proposal EIP 1559, di mana saya pernah cerita sebelum ni beberapa bulan yang lepas, di mana ia akan memberikan token burning effect. Sebab tu dekat thumbnail semua berapi saya letak. Dia akan bakar Ethereum. Ethereum akan dibakar. Dia bukan bakar macam kita imagine macam sate ke, tidak. Apa yang akan jadi lepas ni adalah dia akan ada dia punya base fee, dan dia akan ada fees yang akan burn dalam network itulah setiap kali berlaku transaction. Sebab sekarang ni konsep Ethereum mining ni ada based on auction. So siapa yang bagi duit lebih kepada miner, dan miner akan ambil dan proses, sebab dia akan dapat lebih banyak Ethereum. So lepas ni dia tak ada auction base, dia ada base fee, dan lepas tu dia akan ada burning yang dilakukan di dalam network Ethereum lah. So of course miners akan kurang menarik lah untuk miners, sebab dia orang dah tak boleh nak dapat banyak Ethereum. Okay, so itu yang dijangka untuk EIP 1559. So ramai yang tanya-tanya adakah
dekat London Hard Fork ataupun EIP 1559 ni, adakah menjadikan Ethereum punya fee tu sangat murah? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Dia takkan jadi murah macam contohlah macam few macam contoh Solana ke and other smart contract kan, Avalanche, even Algorand, semua murah-murah bila kita buat transaction. Tapi untuk Ethereum dia takkan jadi begitu, tetapi dia punya fees akan jadi lebih predictable. Kita boleh jangka. Sebab sekarang ni kalau kita gunakan Ethereum kan, macam saya gunakan Uniswap, kadang-kadang bila nak buat transaction $5 kan. Tiba-tiba tengok waktu network tiba-tiba banyak orang guna kan, tiba-tiba tengok nak buat satu transaction $20 kan. So benda tu jadi sangat-sangat unpredictable. So kita nak budget pun kadang-kadang budget lari, sebab transaction fee dia memang tak tahulah kan. So kalau benda ni lah yang menyebabkan ramai yang fed up dengan Ethereum dan diorang pergi dekat Binance dan sebagainya. So sekarang ni dengan proposal ni dia ada dua objektif. Satu, untuk mengurangkan. Dia bukan mengurangkan ni bukan bermaksud dia jadi sangat murah. Mengurangkan dia punya transaction fee, dan kedua adalah menjadikan transaction fee dia lebih predictable. So nanti senang, kita pun dah boleh agak dah, dia punya transaction fee lebih kurang contoh $5 ke, lebih kurang $1 ke, ikutlah dia punya functionality. Okay, so itulah harapan untuk Ethereum London Hard Fork ni. Tetapi saya tak tahu pemahaman market macam mana. Contoh kalau market dia punya expectation adalah lepas Ethereum London upgrade ni selesai, Ethereum punya fee akan jadi lebih murah. Bukan lebih murah, akan menjadi sangat murah. So kalau market expect macam tu, which is waktu London upgrade nanti kemungkinan tak akan berlaku. So mungkin diorang akan kecewa dan mungkin akan berlaku sell off. Mungkin ramai akan jual ke dan sebagainya. Sebab sekarang ni dia naik sebab anticipation yang sangat-sangat tinggi. Dan apa yang saya baca lah, based on sentiment, ramai yang ingat dia akan jadi sangat-sangat murah. Tetapi hakikat sebenarnya berbeza. So takut waktu reality nanti ramai tak dapat terima reality and mungkin akan berlaku sell off secara besar-besaran. Okay, so itu antara benda yang kita kena berjaga-jaga menjelang Ethereum London upgrade. Okay, next saya nak tunjukkan pesanan daripada Binance. Okay, so ini adalah pesanan daripada Binance, which is bagi saya kita boleh apply untuk almost semua exchanges lah. So dia bagi tahu London Hard Fork ni nak berlaku lah kan. So dia akan suspend withdrawal dan deposit of Ethereum which is pada 11.45, lebih kurang 10 minit sebelum tu lah. So tuan-tuan puan-puan, ini bukan hanya dekat Binance je lah, mana-mana exchange pun berhati-hati. Sebab dekat-dekat nak buat London Hard Fork, kita jangan pula nak sibuk deposit withdraw Ethereum. Kalau nak buat apa-apa, buat sebelum waktu ni lah. Saya pun tak tahu UTC ni lebih kurang pukul berapa. Saya pun tak malah nak congak. Tapi tuan-tuan puan-puan boleh convert lah boleh convert. Saya pun lupa nak convert. So itu pesanan yang pertama dari Binance. Dan yang menariknya adalah item yang kedua ni, regarding Ethereum Hard Fork. So ada dua senario yang berkemungkinan akan berlaku. Okay, so lepas dia buat London Hard Fork ni, senario yang pertama adalah tiada token baru yang dicipta. So lepas tu Binance akan resume macam biasalah lepas hard fork tu. Senario yang kedua ni lebih menarik, senario B, di mana the chain chain dekat Ethereum ni akan berpisah. Dia akan berpisah, dan satu of course Ethereum lah kekal. Dan yang kedua mungkin dia akan ada satu minority chain. So ada yang mungkin tanya-tanya, kenapa pula nak kena ada minority chain? Ingat tak saya pernah cerita bila ada proposal EIP ni, miners banyak yang tak puas hati, dan ada miners yang mengugut mereka akan buat Ethereum mereka sendiri. So berkemungkinan kalau ada minority chain, ini adalah daripada hasil mogokkan atau protes daripada Ethereum miners yang tak berpuas
hati. Okay, so kadang-kadang blockchain ni, kalau kita tengok projek blockchain ni lebih kurang macam, kalau nak senang faham lah macam parti politik lah kan. Contoh kalau dekat Malaysia kan, dulu UMNO solid, lepas tu dia berpecah jadi Bersatu lah, lepas tu ada Pejuang lah kan. Ni consider parti Melayu So dia dah ada banyak pecahan-pecahan. So lebih kurang macam tu lah. Tak puas hati buka parti baru kan. Sama juga dalam blockchain pun, kadang-kadang kalau komuniti tu ada sekelompok kecil ni tak puas hati dengan proposal yang dipersetujui oleh ramai, dia tak puas hati, dia orang akan buat dia orang punya own, dia akan buat hard fork, dan dia orang akan buat dia orang punya own blockchain and token lah. So ini nak bagi tuan-tuan puan-puan faham. So sama juga, ini adalah politik blockchain. Politik blockchain. Mana-mana pun selagi ada manusia, selagi itulah akan ada orang yang tak berpuas hati. Okay, so ini adalah antara dua senario yang bakal berlaku lah. Hopefully senario B ni tak berlaku lah. Hopefully berlaku senario A. Sebab miners ni pun diorang boleh je convert to proof of stake. Okay, so the rest tuan-tuan puan boleh baca lah. Rest tak ada apa yang menarik sangat. Okay, so ini adalah on the London hard fork. So untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, konsep mining Ethereum ni atau konsep penghasilan Ethereum ni adalah still proof of work. Dia belum lagi pergi proof of stake, which is akan berlaku pada Ethereum 2.0. Jadi lepas hard fork still Ethereum, bukan Ethereum 2.0. Ini adalah antara lagi satu benda yang orang salah anggap lah. So saya nak clarify that part. Next, okay, so nak cerita, ini adalah orang panggil Ethereum Difficulty Bomb Ice Age. Apa maksud Difficulty Bomb? Okay, nak bagi mudah faham ni, tuan-tuan puan-puan boleh baca lah. So Ethereum ni dia ada dia punya mining difficulties. Sebab apa? Sebab lagi tinggi mining difficulty ataupun lagi susah nak mining Ethereum, lagi kurang Ethereum yang akan diproduce lah kan. So benda ni akan mengawal supply. Sebab kalau benda jadi mudah, so easily orang boleh miners boleh hasilkan Ethereum banyak-banyak, then value dia akan drop. Sebab benda ni diorang start implement sejak 2017. So maksudnya Ethereum since dia dah naik mendadak bulan yang lepas, dia cuba untuk mengurangkan dia punya supply. So the end dia akan buat Ethereum 2.0. Okay, so apa yang berlaku adalah, saya nak cerita tentang dua. Satu adalah Ethereum difficulty bomb ni, dan yang kedua adalah Ethereum triple halving. Benda ni pun tuan-tuan puan kena fahamkan juga. Okay, so kalau kita cerita tentang Bitcoin halving, ini ramai yang dah tahu. Asalnya Bitcoin bila dicipta, dia akan bagi reward sebanyak 50 ketul Bitcoin. Seterusnya lepas halving, kalau dah buat all this proof of work everything, reward dia akan bagi dalam 25. Then next halving 12.5 2016, dan 2020 sekarang adalah 6.25 lah. Nanti 2024 3.125. So setakat ni dah berlaku 3 halving, 2012, 2016 dengan 2020. Next adalah 2024 lah, halving yang keempat. So ini adalah situasi Bitcoin, dan halving ini berlaku dalam jangka masa sejak tahun 2000. Kalau ambil first halving sejak 2012 lah, lebih kurang dah 9 tahun. Okay, jadi Ethereum punya halving pula sangat dahsyat, sebab dia akan buat halving dalam satu jangka masa. Maksudnya ibaratnya 3 halving ni sejak 2012 ni, dia akan buat dalam satu time frame yang singkat. Apa yang Bitcoin buat dalam tempoh 9 tahun, Ethereum mungkin akan buat dalam tempoh beberapa minit. Lebih kurang macam itulah. So apa tujuan dia? So Bitcoin halving ni, kalau kita nampak, tujuan dia adalah untuk mengurangkan supply. So bila supply semakin kurang, demand semakin tinggi, harga pun akan naik. Sama juga dengan Ethereum. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, ini adalah dia punya Ethereum historical and projected issuance rate. Asalnya pada tahun macam sejak 2016 ni, issuance rate dia adalah sekitar hampir 15%. Rasanya dalam 14%.
Ini adalah dia punya issuance rate. And then diorang pun start buat difficulty bomb. Bila dia buat difficulty bomb, benda tu akan jadi semakin susah nak mining that Ethereum. Then dia punya issuance rate dia turun ke 6%. Okay, lepas tu dia buat lagi difficulty bomb, then dia turun rendah daripada 6%. Okay, so all this while untuk mengawal supply Ethereum, dia buat teknik difficulty bomb. So sekarang ni kita dah nak pergi ke Ethereum ni sampai 2020 lah 1 bulan 1 2020. So sekarang ni kita nak pergi menuju ke arah Ethereum 2.0. Dia dah tak buat difficulty bomb, sebab difficulty bomb ni hanya boleh dibuat untuk Bitcoin lah, untuk konsep proof of work. Now dia tengah pergi kepada Ethereum 2.0 nanti. Dekat phase 1.5 ini projected akan berlaku pada akhir tahun ini, kalau tak pun awal tahun depan. Dia akan cut dia punya supply ni, issuance rate ni, ini adalah 4%. Dari 4% kepada 0.5%. So macam mana dia berfungsi lebih kurang macam ni. So katakanlah pada waktu sekarang ni 2021 issuance rate dia 4% kan. So mana apa ni brush okay. Lukis lagi senang. So 4%. So next lepas buat halving dia akan jadi 2%. Okay, ini halving yang pertama. Next dia akan buat halving. Dia akan jadi berapa? 1%. Ini double halving. Next dia akan buat lagi satu halving. Dia akan jadi 0.5%. Ini adalah stage triple halving. Semua tu dia akan buat pada satu jangka masa yang sama, serentak berlaku. That's why orang panggil triple halving. So bila benda ni berlaku tuan-tuan dan puan, dia berjaya mengurangkan lagi supply. Sebab apa? Sebab dia punya issuance akan jadi lebih rendah. So bila issuance dia menjadi lebih rendah, supply of Ethereum menjadi lebih rendah, dan dengan demand yang semakin tinggi ataupun sama, harga Ethereum ni boleh melonjak naik. Sebab kita kena faham, Bitcoin dia bila dia dicipta, design dia memang dia dah kata dah 21 juta. Itulah the maximum. Ethereum tidak. Ethereum dia tak ada max cap untuk supply dia. Tetapi apa yang pihak Ethereum tengah buat secara aktif, mereka cuba pelbagai cara untuk mengurangkan dia punya supply. So ini yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan lah. Sebab ada banyak cara Ethereum cuba untuk kurangkan supply dan sebagainya. Cuma at the end goal dia akan buat Ethereum 2.0, which is dari proof of work kepada proof of stake. Sebab proof of work ni, miners ni, diorang tak ada insentif untuk hold Ethereum. Dapat je dia boleh jual. Sebab transaction pun banyak. Daripada proses transaction pun dia akan dapat Ethereum, dia akan boleh jual. So supply akan jadi lagi banyak. Bila transfer kepada proof of stake, macam contoh, kena ada pegangan 32 Ethereum. So apa yang saya faham when comes to cryptocurrency, kalau coin tu kita hold atau hodl, dia punya value akan semakin naik. Itulah yang menariknya tentang proof of stake. Sebab dia menggalakkan kita untuk hold coin tu. Of course bila kita hold, kita stake, kita akan dapat reward in terms of adalah dia punya APY ke kan, percentage dia kan. Tetapi the main thing is kita akan hold. So the game is proof of stake ni, dia menggalakkan orang untuk hold dia punya coin, and that's how dia punya price akan semakin naik. Sebab bila orang hold, supply akan jadi semakin kurang, and demand of course lah, Ethereum dengan DeFi lah, NFT lah kan, dengan apa DAO lah, macam-macam use case yang kita akan gunakan dekat Ethereum. So this will make the demand semakin tinggi and supply semakin rendah, dan harga Ethereum pun boleh jadi semakin mahal. So itulah kenapa pentingnya all this hard fork lah, EIP lah,
apa ni, difficulty bomb lah, all this fancy term ni kan. The end goal is, saya nak tuan-tuan puan-puan faham, community Ethereum ni memang nak kurangkan supply Ethereum. Sebab the economics is simple, demand tinggi, supply rendah, harga naik. Itu yang Bitcoin dah buktikan. And Ethereum pun nak buat benda yang sama, objektif sama, kaedahnya berbeza. Okay, so itulah lebih kurang sharing saya menjelang Ethereum London hard fork. So tuan-tuan puan-puan, okay, sekarang ada yang dah tengah make profit kan. So up to you, nak take profit pun boleh, ataupun nak tunggu esok pun boleh. Sebab esok kita tak tahu. Harga sekarang 2,600. Mungkin shoot terus 3,000 sebab efek London hard fork tu kan. Ataupun dia ramai yang kecewa ke kan. Mungkin ada yang ingatkan lepas ni transaction jadi 10 sen kan. Tengok lebih kurang sama je kan. So dia end up dia orang jual Ethereum. Boleh jadi. So esok adalah 50-50 tuan-tuan puan-puan. Kita tak tahu apa expectation market dan reaction market. Cuma saya rasa, ini pandangan saya lah, based on apa sentimen orang, pemahaman orang tentang London hard fork ni, mungkin ramai akan kecewa and mungkin akan ada sedikit sell off. Tetapi saya harap saya punya prediction ni salah. Ini memang saya nak salah. Sebab kalau saya salah, Ethereum punya harga boleh naik. Itu dia. Okay, so itu saja sedikit perkongsian tentang Ethereum. So kalau tuan-tuan puan-puan ada apa-apa pandangan, boleh komen dekat bahagian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk komen, subscribe, yang boleh subscribe, like dan juga share untuk video kripto yang seterusnya. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.